الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببحر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال الله تعالى في سورة المؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun daripada ayat yang pertama. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, yang mana mereka yang di dalam sembahyang mereka itu khashi'un, ialah yang khusyuk, dan mereka yang berpaling daripada lagu mana perkara yang sia-sia. Mereka yang mana bagi zakat mengerjakan, dan mereka yang mana bagi faraj, yakni kemaluan mereka menjaga, melainkan ke atas isteri-isteri mereka dan hamba-hamba yang dimiliki oleh mereka, maka mereka tidak dikeji kerana. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hamba mengucapkan kesyukuran setinggi-tingginya dan sebanyak-banyaknya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hamba rasa suka, rasa gembira kerana dapat sampai di sini dan dapat berkenalan dengan adik kakak atas dasar apa dia? Aku suka tu. Mula-mula hamba tatap wajah adik kakak di sini. Baik Ustaz Ali hamba dah berhubung dengan suara saja dalam telefon. Sekarang adik kakak boleh tatap wajah hamba. Maknanya bila kita bertembun ataupun berjumpa di mana-mana, kita cek lah. Sebab kita pernah bertemu dia hamba juga dengan kadar kemampuan hamba, sebab hamba sore dia mau sama sikit pada hamba. Jadi maknanya
nak ingat tu boleh jadi sekali tu tak berapa dia nak ingat. Tapi oleh kerana demo ni duduk duduk tengok kamu soge, demo boleh ingat dah. Jadi sukanya ialah kanu ambo berkenalan dengan adik kakak ni pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mujurnya tak pergi jumpa, mula-mula jumpa tempat fikir baga. Ataupun stadium bola tu lepas tu tengok ustaz mengajar. Ustaz ni duduk jumpa tempat fikir baga ni, ustaz baru duduk mengajar. Jadi ni lain-lain jadi alhamdulillah mana mujur tak apalah dengan jumlah kita seramai ni alhamdulillah. Maknanya ambo ni dia panggil kita berkenalan lah, ta'aruf. Tapi ada ni ambo biasa-biasa kena ada cikgu ni ada biasa lah kan ambo pun semalam ngajar dekat dia Masjid An-Naim. Jadi tu yang pertama ambo suka yang keduanya ambo suka kerana kali pertama masa Ustaz Ali menghubungi ambo dia royak masjid, nama dia Masjid Al-Mu'minin. Tu dia. Jadi hati ambo sangat tersentuh. Rasa sangat. Jaga ni masjid, nama dia Masjid Al-Mu'minin. Tak berapa jenuh nama tak ada pada dia. Tak ada jaga orang letak nama Masjid Al-Mu'minin. Kena dah tu. Orang tadi nak tidak berkata saning sahabat tulah. Inilah barangkali mengapa ambo bawa orang panggil malam ini sebagai orang panggil ta'aruf kita pengenalan kita ialah dengan surah Al-Mu'minun. Tu dalam Quran kata Al-Mu'minun. Kita letak nama Masjid Al-Mu'minin. Kena lah tu. Orang mengaji bahasa Arab dia reti. Kalau kita letak nama Masjid Al-Mu'minun, kalau orang pandai dia boleh buat lari juga. Tapi yang tepatnya itulah Masjidul Mu'minin. Kena tu. Masjid Al-Mu'minin mana masjid orang-orang yang beriman. Sama juga dengan kata alladzina amanu. Bapa suka kata Masjid Al-Mu'minin, masjid orang-orang beriman. Sebab orang beriman ni lagu mana? Orang beriman ni. Dia mudah bahasa. Bila kita sebut orang beriman, mudah kita nak bahasa. Orang beriman ni orang yang yakin kepada bahagia, bahagia. Kayak kita kalau ramai-ramai orang pakat bagi mana dia kita, kita nak dia kita mana dia tu, nak dia, Orang yang beriman, maknanya orang yang yakin kepada dia seksual. Sabit tu, orang beriman ni dia tak kisah ke mana, dia tak kira lah mana. Dia tidak berduka cita di atas orang panggil lupuk, mana tak dapat. Hazzud dunia. Benda-benda dunia, mata benda dunia, harta benda dia tak kisah pun. Dia tak sedih pun. Dia tak duka cita pun. Kerana dia tahu, dia yakin. Bukan tahu saja. Tahu satu tahap. Yakin dengan tawaran Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hebat. Sebagai contoh misalnya di antara banyak-banyak kitab yang membaca kitab Minhajul Abidin, mana cerita tentang rajak, mana harap kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang tokoh ahli sufi yang terkenal nama dia Abu Sufyan Ats-Tsauri. Kuat dia buat ibadat, ijtihad dia buat ibadat, bersungguh berkaca dia buat ibadat, sehingga anak murid dia, pelajar-pelajar dia berasa ke bahasanya apa yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri, bukan Abu Sufyan. Mana Sufyan Ats-Tsauri ni lebih pada hak, sehingga anak murid, mana pelajar-pelajar dia kata kepada tok guru dia, itulah Sufyan Ats-Tsauri, dia kata tok guru, kalau tok guru kurang sikit lagi mana bersungguh buat ibadat pun tok guru akan mencapai maksud, yakni syurga Allah Taala. Mana nampak rohok sangat tok guru siapa bersungguh berkaca orang panggil buat ibadat jadi anak murid berasa naik lemus, maksudnya Allah tok guru kalau kurang sikit pun maknanya boleh dapat tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa kata dia? Dia kata, macam mana aku tak boleh nak bergomo buat ibadat, mana berkaca cawak hotel buat ibadat setahun ni. Sedangkan sampai kepada aku hadis, mana waris, mana datang kepada aku hadis bahawasanya ahli syurga
yang duduk di dalam surga itu, kemudian Allah panggil bercahaya surga itu, disangkakan oleh mereka itu ialah cahaya daripada pihak Tuhan. Lalu semua ahli syurga pakat wujud berlaku. Duk ingat ke itu ialah nurullah, mana cahaya Tuhan. Lalu suatu suara itulah daripada malaikat menyeru kata bangkit, mana bengok, tak setuju dah ni. Ini bukan sebagaimana orang muska. Cahaya bangun ayat kata terang bercahaya surga itu, ini bukan cahaya Tuhan ni. Ini adalah cahaya senyuman jariah, mana anak bidadari kepada suami. Nah, tu dia. Jadi ini makna kalau kita apa ni bagi koya ni. Jadi kalau kita kata bagi koya kan tak ada bersatu. Jadi Sufyan Thauri ni baru berpungguhnya dia buat ibadah apa? Kerana dia yakin apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setara senyumnya, sekali senyum anak bidadari, setara lima dia suka kata cahaya Tuhan tu. Oh hebat ni. Jadi apa saja kenikmatan dunia tak heran tak pelik. Kita ni pelik yalah kata pelik kita tak apalah kita tak ada kereta besar, tapi meniti idea semua kita terlihat idea semua tengok orang naik kereta besar, motor besar, Allah aku kalau boleh lalu tu juga apa makna kita heran? Apa makna heran? Makna kita pandai besar. Dengan sebab tu kita sentiasa berduka cita sentiasa kecewa, keras sebab kita tak dapat. Kadang-kadang kita kata hamus kat rezeki aku kemung ni aku tak boleh aku mati. Kita kecewa sebab apa? Sebab kita anggap besar. Ni kerana kita lebih orang panggil nampak lebih besar, berseluruh tersentuh dengan hal-hal yang sudah nyata di atas muka bumi, atas dunia ni. Orang beriman sifatnya tidak lagu tu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman yang yakin kepada perkara yang gaib, yakni janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat dulu. Inilah yang kita nak tarbiyah nak tarbiyah, nak ajar, nak didik di kita, asuh di kita supaya kita lebih pandai hebat janji Allah Taala akhirat dulu berbanding apa saja tawaran yang ada di atas dunia ni. Kalau kita sudah sampai kepada tahap itu, kita tidak akan heran lagi kepada bahagian-bahagian mana gia-gia dunia, hazzud dunia. Jadi tak dapat pun tak apa. Di antaranya yang dikatakan hazzud dunia ialah berhargaan daripada manusia. Kadang-kadang kita buat kerja Islam, kita buat kerja dakwah, tapi kita mengharapkan penghargaan daripada orang. Lalu kita kecewa sering kali saja orang buat kerja Islam, buat kerja dakwah, kadang-kadang dia jadi kecewa dengan sebab tak ada orang pun yang menghargai apa yang telah dia buat. Umpamanya panggil dengan secara sukarelanya dia membersihkan kawasan masjid atau pada masjid tapi orang tak menghargai usaha dia tu jadi dia rasa kecewa itu adalah sangat tidak patut sebagai orang beriman, kerana kita ingat bahawasanya apa saja kerja buat kita kerja dengan Tuhan. Walaupun kita kerja makan gaji, makna kerja cari rezeki bermajikan manusia ataupun makhluk, tapi kita kena ingat apa dasarnya kita buat kerja. Kita cari duit, cari harta, cari rezeki itu tujuan dia, matlamat dia apa dia. Kalau tidak saja kita hanya akan dapat pitih, dapat harta benda pahala tak dapat, rugi. Kerana kalau nak harap kepada kita ni dapat pahala dengan ibadat semaya puasa kita yang umat yang akhir zaman ini maklum sajalah malah bangga betul. Jadi kalau kita baca sejarah orang-orang zaman dulu, ibadah mereka bagaimana malu gitu. Kita ni ujung kuku bertidur banding dengan mereka. Jadi kalau kita nak harap pahala untuk meraih pahala ialah dengan ibadah saja, artilah kita. Sedangkan tidur bangun kita, kerja buat kita tak dapat pahala kerana itu tak ada kaitan dengan agama tu, rugi. Pakai semua kerja buat kita cari rezeki, kita berkahwin, beranak, berumah tangga, berkeluarga, sepatutnya kita dapat pahala. Pahala ni bagaimana? Bagi esok lah. Ni orang beriman. Jadi orang beriman ni mudah kita nak ayat kata hara, mudah. Orang beriman kita kata hara ni hara, dia kisah dia tak buat, dia takut sebab dia yakin. Tapi kalau orang kurang beriman, ayat lah kata api neraka mewah menyala macam dia suka sengit dia dah.
Aku nak ayat kata payah basuh orang beriman sebab dia yakin yang di sana selama kini kita buat ibadat, duk semaya, duk puasa, duk zikir, baca Quran dan banyak lagi amal-amal Islam yang lain, apa yang kita dapat sekarang? Tak dapat apa-apa. Tapi apa kita masih meneruskan dan kita masih kuat dan bertambah kuat. Kerana kita yakin janji Allah Ta'ala di sana. Jadi inilah yang momentum inilah yang kita nak perlu kekalkan, nak teruskan. Keyakinan ini perlu diteruskan sebagai beriman. Cara dia ialah dengan bahawa nak menyuburkan yakin kita ini tak lain tak bukan antaranya ialah dengan majlis ilmu. Majlis ilmu sentiasa menghadiri majlis ilmu. Kalau kita semakin jauh daripada majlis ilmu ini, orang yang belajar bertumah, belajar ilmu Islam secara serius, belajar di pondok misalnya sampai berpuluh tahun, kemudian lepas pada tu dia buat kerja seperti orang kampung biasa, seperti orang akhirnya dia tak mengajar, dia ada ilmu dia tak mengajar, dia tak beramal manu, akhirnya ilmunya jadi semakin jauh, amal dan akhirnya dia jadi macam orang panggil ilmu semula. Mana keyakinannya dia boleh jadi pudar, semakin pudar. Jadi cara kita nak mengekalkan supaya keyakinan kita ini sentiasa berterusan, antaranya ialah sentiasa pastikan diri kita bersama dengan majlis ilmu. Tak kira majlis ilmu tu panggil kau tadkirah, kau kuliah, kau ceramah, itu tidak menjadi hal. Yang pentingnya kita sentiasa mendapat maklumat-maklumat baru dan Allah panggil peringatan kepada maklumat-maklumat yang sudah ada. Itu yang dinamakan sebagai tadkirah. Jangan kita rasa jemu, jangan kita rasa jemu. Ini kadang-kadang biasa kedapatan biasa dah kita dengar kadang-kadang audien ini maknanya orang yang mendengar ini dia kata ustaz duduk mengajar ulul lah. Ini kita tak payah masalah. Tidak menjadi hal, tidak jadi rugi kalau duduk ajar ulul, tak rugi. Karena ilmu yang sudah kita tahu dah, maklumat yang sudah kita tahu dah, itu kita anggapkan sebagai tadkirah. Nama lagi tadkirah, tadkirah makna peringatan. Peringatan ni maksudnya benda yang kita tahu dah. Kalau benda yang kita tidak tahu lagi, tidak nama tadkirah lah. Itu dia panggil maklumat yang baru. Jadi kita jangan bosan, jangan jemu dengan ilmu. Jadi dengan keadaan kita bergaul dengan orang soleh, berkesedudukan dengan para alim ulama, inilah cara untuk nak memastikan kita sentiasa mendapat orang panggil berkala kekuatan yakin ini. Mana kekuatan yakin ini orang panggil berkekalan dan semakin kuat. Jadi sebab itulah Amba nak sebut sekali lagi di bahasanya. Mulailah maknanya nama Masjid Al-Mu'minin, mana itu suatu bentuk doa, mudah-mudahan bila kita berada di dalam masjid ini, maksudnya kita orang panggil mana dari segi sudut, dari satu sudut nama dia doa, kita mendoakan supaya kita ini benar-benar menjadi orang beriman. Dan di sana dalam Quran baik ataupun dalam hadis Allah Ta'ala memperihalkan sifat-sifat orang yang beriman yang sejati, yang sebenar macam mana. Mana iman kita ni dia ada tahap dah, bertahap. Kelak kita orang awam ini tahap keyakinan kita tak sama lah. Orang yang begitu yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga meninggalkan asbab itu boleh. Tapi oleh kerana hati kita tak kuat, tak boleh dah, takut jadi bahaya. Jadi maknanya al-mu'minin makna orang-orang yang beriman ataupun alladzina amanu, dan asas dianya, inti dianya ialah iman itu ialah at-tasdiq, makna membenarkan hati, dengan maknanya ialah yakin terhadap perkara-perkara yang gaib yang datang daripada Allah dan Rasul. Mana perkara yang gaib yang datang daripada Allah dan Rasul. Kalau datang daripada selain daripada Allah dan Rasul, itu tak boleh pakai. Gaib, benda yang gaib mana benda yang di luar, mana benda yang akan berlaku pada masa akan datang ataupun berada pada alam gaib. Macam sekarang kita ni dia panggil alam syahadah. Alam syahadah makna alam yang dapat kita tanggapi dengan panca indera kita. Itu dia panggil alam syahadah. Yang kita, sama ada kita boleh tengok, boleh dengar, boleh rasa dengan kulit ataupun boleh kicap dia ataupun boleh gitu. Itu nama dia alam syahadah. Dan satu lagi dia panggil alamul ghaib, alam gaib. Alam gaib ni ada di sini. Di sini pada masa yang sama, pada tempat yang sama, ada alam syahadah dan ada alam gaib. Umpamanya belah kanan, belah kiri kita ada apa dia? Ada malaikat. Kita tahu dan kita yakin.
Ataupun ada siapa yang berani membohongkan, menafikan, mana ada bagi koyak gitu. Daripada kecil lagi kita telah disebut-sebutkan, itu dia panggil tarbiyah. Peringkat awal ni kita sebut. Momok-momok kan makna kita duk sebut juga lama-lama pelajaran itu akan melekat dalam hati anak kita. Itu dia panggil tarbiyah secara tak langsung. Kita daripada seawal lagi, makna kecil lagi, kita telah disebut-sebutkan tentang pahala, dosa, neraka, syurga. Kalau anak-anak yang tidak biasa mendengar tentang hal ini, makna tak disebutkan tentang syurga, pahala, makna panggil dosa, neraka, akhirnya dia memesan dengan tidak ada. Ni benda yang benda ni bukan bagai fikir, bukan rekod dengan fikiran mana-mana orang hidup Nabi ke mana, ulama ke tidak bagai ni dia panggil sabit, mana tetap daripada orang panggil Tuhan, daripada Allah Subhanahu, daripada Nabi, hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sudah ada keyakinan, orang beriman makna orang yakin kehidupan yang akan datang. Kita bukan hidup sekali kehidupan dunia ini adalah kehidupan sementara. Makna kehidupan yang sebenar ialah kehidupan akhirat. Nabi ajar kepada sahabat-sahabat, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada hidup yang sebenar melainkan kehidupan akhirat. Kalau sedap seronok semati, sedap seronok di akhirat. Sedap atas dunia sementara dulu je. Sakit semati, sakit di akhirat. Sakit atas dunia ni ada sakat dia, ada limit dia. Sakit di akhirat, tak ada limit. Ini perlu kita kena ada maklumat. Kalau kita tak ada maklumat, payahlah untuk kita nak buat pemikiran, mana kita nak memikir, untuk kita nak orang panggil muhasabah. Kita kena ada maklumat. Maklumat apa? Maklumat tentang kehidupan kita selepas daripada mati. Dalam kuburnya, apa dia yang akan berlaku kepada kita? Apa yang akan kita tempuhi? Mana orang panggil pada masyarnya, itu kita kena tahu. Dan dalam syurga ada apa? Neraka macam mana? Itu kena tahu. Sebab bagian ini Nabi wayak. Benda ni tidak disembunyikan, Nabi tidak susuk. Nabi wayak. Dalam Quran wayak neraka macam mana, syurga macam mana, Nabi perluaskan lagi. Mana Nabi wayak dengan lebih banyak lagi. Kalau kita tak tahu, tak sampai maklumat, kita doa apa dia? Kau tak tahulah. Lepas tu dia mahu gampuk maklumat lain semua mu tahu lah. Tapi mu tak tahu tentang kehidupan yang sebenar. Lepas daripada mati, itulah sebenarnya kehidupan kita. Itulah dia panggil bermulanya kehidupan yang sebenar. Kita hidup atas dunia ni untuk mencorok kehidupan di sana. Allah tak nak uji kita. Oleh kerana kita tak sabar dan kita jahil, tidak mengetahui hakikat yang sebenar, kita tertipu daya. Akhirnya kita nak kepada yang segera dunia lah, bahagian yang segera. Jadi maknanya kita tak boleh nak sabar. Orang beriman dia lengkap oleh kerana keyakinan dia tentang bahagia yang ditawarkan oleh Allah Taala di sana, makna di akhirat dulu. Akhirnya dengan tarbiyah iman ini, pelajaran-pelajaran iman, dia dapat memupuk diri untuk memiliki sifat-sifat sabar. Maknanya kita ni, maknanya sabar ni maknanya suatu sifat yang sangat penting bagi orang beriman. Kalau kita tak sabar, kita tak boleh nak ibadah. Kalau kita tak sabar, kita tak boleh nak tinggal maksiat. Kalau kita tak sabar, kita tak mampu untuk meninggalkan dunia-dunia walaupun benda tu halal sekalipun, tapi dia ada mudarat di akhirat kelak di pada macam. Itu memanjangkan hisab kita. Tak sabar makna hati tak boleh nak tahan. Mana walaupun kadang-kadang bila kita berdepan dengan benda yang haram sekalipun, oleh kerana kita dah terlalu suka minat berahi kepada benda tu, kita tak boleh nak sabar, nak tahan hati, nak tahan hati kita, sehingga kita maafkan diri kita. Lagu mana maafkan diri kita? Mana tak apalah, ni hak nisa je sebab hak ni aku berahi berdoa. Hak nisa bagi orang lain jodoh juga. Jadi kita sentiasa maafkan diri kita. Tak apalah, hak ni sikit dosa kecil Itu dia panggil sikap memaafkan diri kita. Kita tak rasa takut bagaimana. Itulah. Jadi orang yang beriman, dia akan tarbiyah diri dia akan latih diri dia untuk mempunyai sifat takut yang sangat terhadap janji seksa Allah Subhanahu Wa Taala. Karena janji seksa Allah Taala itu adalah benar, dia yakin.
Jadi semua ni dia kembali kepada yakin kita. Kita yakin atau tak yakin? Tahu, nenek orang tahu, tapi pengetahuan itu tidak sampai kepada satu tahap yang nama dia yakin. Ataupun kalau yakin pun, yakin yang tak seberapa. Yakin tu payah-payah ya, ni. Makna tak berapa yakin mana. Yakin ni. Yang tahap keyakinan itu dia ada tahap dia ni. Jadi kita sendirilah yang perlu mengambil inisiatif untuk nak didik diri kita, ajar diri kita, tarbiyah diri kita untuk menjadi orang yang sangat yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal itu ialah tentang sempurna yakin kita terhadap janji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala janji nak tolong kita orang beriman. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Adalah sebenar di atas kami, yakni Allah Subhanahu Wa Taala memberi pertolongan kepada orang beriman. Kita orang beriman tu. Kalau kita orang beriman, kita kena yakin Tuhan akan tolong kita di atas apa hal pun. Kalau tak sampai lagi pertolongan, ada tak kena balik kita. Iman kita setahu mana maka kita perlu cek orang panggil tempat-tempat yang ada orang panggil lompan-lompan yang menyebabkan lompan iman kita tu masuk. Lompan mana ada bluebird macam sponge. Nampak besar tapi bila kita ramah kecil, dia boleh jadi kecil. Naknya iman kita biar solid, padat, padu. Ramah setara mana pun duduk setara tu je. Bermaknanya dia tidak ada lompan-lompan di dalam dia. Tu makna orang panggil iman yang bulat gotel, kemas keming. Tak tergalih, tak mudah tergalih. Kita ni banyak mudah tergalih. Mudah tergalih dengan keseronokan dunia. Bila ada apa-apa benda yang seronok pesta gapo ni, kita ada semua orang tu dia tak hadir semajlis, tak hadir majlis ilmu ni. Jadi dia tukar. Kerana di sana ada pampai gapo, tak kira lah ni. Tu maknanya orang beriman makna dia tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah hebatnya sebenarnya orang panggil mana mukminin, orang yang beriman. Masjid al-mukminin makna masjid bagi orang yang beriman. Dan kita belajar dalam Al-Quran, kita buka Al-Quran dalam surah Al-Baqarah mula-mula lagi. Allah Ta'ala sudah buat dah farak perbezaan. Allah Ta'ala telah memperihalkan ciri-ciri orang yang beriman, orang yang kafir, munafik, begitu jelas. Supaya kita ni tak jadi tukar. Dan supaya kita sentiasa berusaha untuk meletakkan diri kita dalam golongan orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan barulah kita nak masuk kepada apa yang hamba baca saat ni daripada surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun dalam Quran ada surah Al-Muslimun tak ada. Al-Muslimun tak ada, perkataan Al-Muslimun tu banyaklah. Dia lain, orang Islam lain, orang beriman lain. Dia orang panggil ada nisbah antara kedua tu. Maknanya nisbahnya ialah tiap-tiap orang yang Islam belum tentu beriman lagi. Tapi tiap-tiap orang yang beriman pasti dia tu orang Islam. Sebab itu orang munafik itu ialah orang Islam lah. Yang Islam pada zahir. Dia menampilkan, menzahirkan perwatakan dan tingkah laku macam orang Islam. Melakukan amal-amal Islam. Tapi dalam hati dia tak yakin, dia tidak tasdik, dia tidak membenarkan apa-apa saja ajaran Islam. Lepas tu apa dia buat amal Islam tu? Kerana ada kepentingan pribadi. Umpama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan mana orang panggil mana masyarakat itu didominasikan oleh orang Islam. Maksudnya yang jumlah manusia itu ramai yang Islam. Jadi kalau orang panggil melawan arus, maknanya mana kalau tidak menunjukkan bahasanya mereka itu sebagai Islam, itu memberi mudarat kepada kehidupan mereka, mana terjejak kehidupan mereka. Dengan sebab itu mereka terpaksa bersandiwara. Maka itulah sebabnya wujudnya satu golongan nama dia munafikin. Mereka yang berpura-pura Islam. Berpura-pura Islam maksudnya pada zahirnya dia Islam. Mana orang yang beriman pasti dia Islam. Islam ialah berkaitan kalau kita baca satu kitab nama dia kita Matan Jawharut Tauhid. Materi dalam bentuk syair. Makna iman itu makna dihuraikan wa fussiral imanu bitasdiq wa fussiral imanu bitasdiqi. Ditafsirkan iman itu dengan tasdik. Tasdik maknanya membenar hati kita. Hati kita kata ya sungguh soal mana soal munkar wa nakir hakun.
mana soal qabri hakun, mana soal kubur itu sebenar, fitnah kubur sebenar, mana pada masyarakat sebenar, mizan itu sebenar, itu mana kita yakin pasal Nabi Muhammad itu sebenar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana hakum mana sebenar, itu maknanya kita membenarkan apa saja maudhu' kepada iman ataupun juga kepada Islam. Mana tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, kerasulan para rasul, kenabian para nabi, dan juga perkara yang sam'iyah dan segala hukum hakam itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita adapun Islam wal Islam masyrahan bil amal. Adapun Islam disyarahkan dia, hendaklah engkau syarahkan dia dengan makna amal. Islam dia merujuk kepada a'malul zahirah. Amalan kita yang zahir. Semaya, puasa, haji, zakat, baca Quran, wajib kau sunat, tak ada kira. Itu nama dia Islam. Kita semaya, itu dia panggil Islam. Adapun iman ialah tasdik hati kita. Jadi kita semaya ni wajib, kita yakin kita i'tikad wajib dan akan diberi pahala, diberi ganjaran oleh Allah Taala di akhirat kelak. Itu makna iman. Jadi sebab apa dikatakan bahasanya seorang yang Islam itu belum tentu dia beriman. Maknanya dia buat amal Islam, tapi dia tak yakin pun, dia tidak tasdik pun, dia tidak membenarkan. Lepas tu apa dia buat amal Islam? Kerana ada kepentingan. Adapun yang beriman pasti dia Islam. Orang yang yakin, yang membenarkan ajaran Islam, pasti dia akan mengamalkan ajaran Islam. Contoh dia seperti macam kita duduk tengah galik-galik buat kerja. Umpamanya kita ni duduk tukar rumah lah katakan. Tiba-tiba mari satu orang mari wayak kata rumah kita terbakar. Lalu bila dia wayak begitu kita pun biasa saja masih lagi meneruskan kerja kita. Dia tanya dia mau tak percaya pada kalau wayak ni. Kalau percaya lagu mana nampak nak tak ada bimbel, tak ada bergaduh nak tinggal kerja jadi yalah pada percaya. Kalau orang panggil masih lagi dengan keadaan yang biasa gitu. Orang yang percaya bermakna dia akan bertindak untuk yang munasabah. Kalau kata anak demo orang panggil dikejar kepada hospital apa-apa berlaku misalnya. Dan kalau kita percaya benda ni, pasti kita akan meninggalkan kerja buat kita orang panggil bergegas pergi kepada tempat kejadian. Itu makna macam. Jadi sekarang mana orang yang melakukan maksiat dalam kubur akan diazab. Percaya ke tak? Percaya. Lepas tu buat maksiat ni. Macam tak percaya. Tinggal perkara yang wajib. Misalnya semaya ke berapa agak masuk neraka mana kena azab dari kubur. Mu percaya ke tak? Mu yakin ke tak? Yakin. Lepas tu mu tinggal. Jadi macam orang yang yakin dia buat serupa dia yakin itu. Kalau azab itu adalah sebenar, sungguh semati, maka tiap-tiap perkara yang boleh membawa kepada kena azab, dia tidak akan buat. Jadi sebab itulah kita, lepas tu kita orang beriman ni apa kita buat maksiat juga, dia tinggal juga semua daripada wajibat. Perkara yang wajib, itu merujuk kepada itu suatu kayu ukur. Boleh buat satu penilaian terhadap iman kita tu mana tak berapa. Mana yakin kita tu kurang. Yakin kita tak 100%. Sebab itulah. Maksudnya yakin kita, iman kita tu saat ni ada lompat macam span sana. Berlompat-lompat mana ada lubang-lubang jadi dengan sebab tu ada ruang. Jadi itulah yang perlu kita bahagi. Jadi orang beriman dia yakin sepenuhnya dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Jadi dalam surah Al-Mu'minun ini Allah Ta'ala menyatakan ayat yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Ini suatu kenyataan Allah Ta'ala mengiktirafkan kejayaan itu hanya milik orang yang beriman sahaja. Bermakna ini ayat Quran, makna kita kena yakin kebenarannya. Itu maka kerana orang beriman, dia yakin kepada Allah, yakin kepada kalam Allah. Maknanya Al-Quran ialah kalam Allah. Amantu billah wa ma qala Allah wa amantu bir rasul wa ma qala rasul. Aku beriman kepada Allah dan apa yang Allah Ta'ala katakan ialah Al-Quran.
Aku beriman kepada Rasul dan apa yang disabdakan, yang dikatakan oleh Rasul ialah hadis-hadis Nabi. Tapi kita sekarang ni kadang-kadang kita lebih percaya kepada khabar-khabar yang lain, percaya kepada surat khabar, percaya kepada berita dari internet umpamanya. Itu yang lebih kita terima pakai terima bulat-bulat, tak ada tapik-tapik tu. Itu maknanya sedangkan mana pemberita yang benar lagi pula dibenarkan akan dia hanya Allah dan Rasul yang tak perlu ditapik, asalkan sahih daripada Allah Taala. Sudah tertulis Quran ni mana sahih daripada Allah Taala. Kalau hadis, mana hadis-hadis yang saya dan juga hadis-hadis yang ada martabat dia tu tidak sampai kepada yang sangat lemah maka bermakna benda tu sampai kepada Nabi, asalkan benda tu sahih sampai kepada Nabi, walaupun pelik, walaupun tidak logik pada akal kita, tak munasabah dengan akal kita, wajib kita kena terima. Kerana dia daripada pemberita yang as-sadiq wal masduq. Mana sadiq lagi pula as-sadiqul masduq, yang benar lagi pula dibenarkan. Tidak ada ihtimal andaian maksudnya berlaku Allah panggil pembohongan daripada Allah ataupun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini asas kepada keyakinan kita di dalam agama. Jadi Allah Taala menyatakan qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjayalah orang yang beriman. Maknanya yang berjaya hanya bagi orang beriman saja. Ini kita kena yakin. Kalau kita yakin begini, inilah yang akan mendatangkan perasaan izzah. Izzah ni makna rasa bangga kita dengan iman. Bila kita rasa bangga dengan iman ini, makna kita akan sangat bersyukur terhadap iman yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, yang Allah Ta'ala tak beri kepada semua manusia. Allah menunjuknya Tuhan beri kepada aku jadi beriman. Kerana apa ni? Kerana yang akan berjaya itu hanya orang beriman saja. Jangan kita rasa orang kafir itu mana berjaya, jangan. Kejayaan kemenangan itu hanya milik orang beriman saja. Itu yang kita kena yakin. Baru kita bangga dengan iman kita, dengan Islam kita. Ini kadang-kadang kita bangga, kita rasa besar benda lain, produk-produk yang lain. Jadi Allah Ta'ala membuat perakuan dan pengiktirafan bahasanya yang berjaya itu hanya berlaku kepada orang yang beriman. Lalu orang yang beriman ini sifatnya macam mana? Yang dikatakan orang yang beriman yang berjaya ni, orang yang beriman ni dia banyak tahap pula, banyak kategori. Banyak orang panggil, banyak lapis, banyak passing, banyak bahasa pula. Maknanya orang panggil macam-macam beriman. Mana dia kata dia beriman, tapi mana amalnya dia ada. Jadi maknanya itu suatu benda yang sangat tidak munasabah lah. Supaya saat ini lah, kalau kita percaya, sudah tentu kita akan bertindak serupa dengan apa yang kita percaya. Jadi Allah Ta'ala menciri-cirikan maknanya yang dikatakan oleh beriman yang berjaya tu yang macam mana? Yang pertama, Allah Ta'ala menyebut alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itulah mereka yang di dalam sembahyang mereka khashi'. Khashi' maknanya yang khusyuk. Maknanya orang yang beriman, tapi kalau tak semaya ataupun tidak melakukan amal Islam, semaya itu adalah isyarat kepada semua amal-amal Islam yang lain yang wajib. Jadi beriman tapi tak semaya, tak berjaya juga. Kemudian beriman dan sudah semaya tapi semaya tak khusyuk, mana tak khusyuk, tak berjaya juga. Ini sangat jelas, sangat clear. Ayat ini sangat clear tentang menyatakan hal ini. Qad aflahal mu'minun. Orang yang sesungguhnya berjaya adalah orang yang beriman. Orang yang beriman yang macam mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itulah mereka yang di dalam sembahyang mereka khusyuk. Bermakna kalau kita tak semaya, mana beriman saja tak berjaya lagi juga. Kalau semaya tapi tak ada khusyuk dalam semaya pun juga belum berjaya lagi. Maka inilah asas kepada lafaz azan yang kita biasa laungkan dan juga biasa kita dengar. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mana marilah hayya, ayo. Dia tak serupa dengan bahasa Melayu. Hayya mana bahasa Melayu kita ayo. Dekat-dekat serupa dengan bahasa Arab. Ayo, jom, mari. Mari kita pakat-pakat semaya.
Hayya 'alal falah. Ayo jom mari kita menuju kepada kejayaan. Sebab apa sebut ajak semaya? Lepas tu ajak kepada kejayaan. Padahal nak semaya ni apa kaitannya? Kerana dengan semaya ni lah yang kita akan jadi berjaya. Kejayaan itu bermula daripada semaya. Bila betul semaya yang betul, sebagaimana yang dituntut oleh Allah dan Rasul, maka dia akan membuahkan hasil-hasil kejayaan. Jadi mana semaya yang khusyuk? Khusyuk apa makna? Khusyuk ni kalau kita nak urai, dia boleh buat kita mana khusyuk, satu tajuk yang perlu diuraikan. Ambil masa yang lama juga. Tapi secara ringkasnya, untuk orang tidak ada masa, orang secara seperti begini, khusyuk itu maksudnya ialah tetap anggota dan juga tetap hati. Tetap anggota mudah, nak tetap anggota mudah itu mudah, walaupun setengah orang tu, tak tetap juga anggota, itu semua di atas taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Semaya tapi macam-macam lah, bergaul begini tak duduk dia sekali, macam budak-budak, itu oleh kerana dia tu tak berapa tahu lah mana, tetap anggota tu tidaklah payah sangat, tetap hati, tetap hati ni payah. Nak menjadi tetap hati kita tu tetap ingat kepada Allah Ta'ala saja. Tu mana tetap tu? Hati kita hanya tetap menagungkan Allah Ta'ala. Kita tetap tawadhu', mana tadarru', merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau masa duduk semaya, duduk tasawur ataupun apa panggil terlintas, duduk tersilau kepada, duduk ingat kepada itu ini, duduk mikir, terkoyak kepada macam-macam perkara ni. Bagi tak tetap dah. Sekali kita ingat kepada Allah Ta'ala, sekali ingat benda lain, sebentar dulu, sebentar dah ingat kepada Tuhan, bagi ingat kepada nama dia tak tetap dah tu. Kalau dia memanglah kita nak dapat khusyuk, mana tetap 100% tu bukan mudah. Kita ni kalau dapat 50% pun alhamdulillah. Dalam semaya kita tu maknanya kita tetap hati tu 50%. Bagi dua itu pun maknanya satu kejayaan yang sangat besar. Ini sebab kepada kita sekalian. Maklum sajalah kerana kita ni tak jaga penglihatan kita, pendengaran kita. Dia khawatir hati kita, khawatir makna lintasan-lintasan hati kita ini adalah berpunca daripada maklumat-maklumat yang masuk kepada hati kita. Maklumat masuk dalam hati kita melalui penglihatan dan juga pendengaran. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Benda yang kita tidak pernah melihatnya, benda yang kita tak pernah dengar, tidak akan tasawur, tidak akan tergambar, terupa pada hati kita. Tak usah kata terupa, tertasawur, terlintas, khatir. Tasawur ni dia dah jadi kuat dah. Kita boleh hukum. Ni maknanya hanya sekadar khatir. Khatir ni makna terlintas pun tidak juga. Benda yang kita tak biasa tengok, tak pernah dalam hidup kita tengok benda ni dan tak pernah dengar pun. Macam mana kita nak masuk dalam hati? Yang kita duduk terkoyak, duduk mikir, duduk menyaru dalam hati kita, ialah benda yang kita pernah tengok. Kalau orang pernah kita berjumpa. Mana macam kita kata sini, orang Kelantan kita ni. Bukan semua orang Kelantan ni kita pernah berjumpa belakang. Berapa peratus je rakyat Kelantan ni kita biasa tengok muka dia. Jadi yang kita tergambar rupa dia tu, orang pernah kita berjumpa je dah. Orang lain yang kita tak biasa jumpa, tak biasa bertemu, mana ada duk mari teringat tergambar rupa dia tu, tak ada. Bila kita pernah berjumpa sekali, itu sama ada kuat atau tak kuat ingatan kita. Jadi oleh kerana kita ni tengok macam-macam, walaupun perkara yang halal sekalipun, itu tetap menjejaskan khusyuk kita dalam sembahyang. Apatah lagi benda yang haram. Tengok yang halal sekalipun, menyebabkan tak ada basa-basa, timbul keinginan kita terhadapnya. Bila kita sembahyang, syaitan akan ambil kesempatan, akan bunuh sehabis-habis. Dengan sebab itulah semua daripada kepentingan jaga mata dan jaga telinga, bukan setakat yang haram, bukan yang halal sekalipun, yang tidak menjadi keperluan, kita kena jaga juga, kena ada, kena tahan mata dan juga telinga kita, supaya mudah untuk kita jadi khusyuk dari sembahyang. Tidak payah dah, banyak dah benda yang tu menyaru dalam hati kita.
duk sakit hati kau orang mana macam-macam lah. Nak marah kau orang ni, kalau kita kepala orang, nak marah kau orang, sakit hati orang, duk menyagu dalam hati. Kalau kita nak kau orang ni, saya kepada kau orang mana, orang tak sisik kepada kita, tak ada pasal-pasal juga ni. Duk jadi orang panggil, apa orang panggil, gila bahaya ni. Duk gila bahaya kau orang ni, nak kau orang ni. Tak ada pasal-pasal. Kalau lah kita tak pernah berjumpa dengan Allah sekarang pula, kalau aku tak berjumpa dengan dia ni, duk main. Jadi kalau kita pernah berjumpa dengan dia, dia maknanya memang lah. Kita ni tengok, kita orang lelaki tengok orang perempuan, comel, memang kita tertarik. Tapi yang salahnya ialah kita tu duk beri perhatian. Kita duk duk main kalau aku dapat dengan dia. Tu kalau kita duk beri perhatian tu, itu menyebabkan ingatan kita tu akan jadi melekat dalam hati kita. Tapi kalau kita melihat dia kemudian kita tak tahu, tak cara tak sudah fikirlah itu makna akhirnya makna benda tu akan jadi gila begitu saja. Kita yang kalau panggil kita salah. Mana tafsir kecuali yang kita kanu salahnya kita kanu kita duk beri perhatian kepada perkara-perkara yang tak sepatutnya. Jadi akhirnya walaupun benda yang halal sekalipun tapi dia tidak menjadi keperluan. Itu tak ada pasal-pasal menyibukkan hati kita. Hati kita jadi sibuk. Hati ni kalaulah ada anggota kita yang zahir dan juga yang batin, yang orang panggil tidak pernah berhenti, tidak pernah relax, ialah namanya ialah hati. Hati kita tidak pernah relax, duduk saja tak duduk. Tangan kita boleh diamkan dia. Mata kita boleh rehatkan, kita ada kelompok mata. Telinga kalau kita malah dengar bunyi ngomong, kita sumbang jari kita. Tapi hati kita, kalau kita tanya luar apa tu, duduk saja apa, duduk koyam, mikir macam-macam. Jadi hati kita tidak pernah duduk saja. Hati kita sentiasa sibuk lebih daripada berapa lagi. Jadi dengan sebab itulah ini satu cabaran yang sangat besar kepada kita. Nak khusyuk dalam semaya, mana nak menjadi tetap hati kita hanya ingat kepada Allah Taala, membesarkan Allah Taala, mengagungkan Allah Taala semasa kita menyebutkan lafaz-lafaz kebesaran. Masa kita melakukan hay'ah, makna kelakuan merendah dan menghinakan diri kepada Allah Taala, makna seperti sujud. Tapi kita masih ingat lagi kepada kehebatan kita dengan orang panggil harta benda kita, pakat kita. Itu tak jadi. Sujud itu makna kita letak muka kita, dahi kita sebabnya pada muka, letak tempat kita diri dengan kaki. Itu suatu hay'ah, suatu cara menunjukkan hinanya di kita di sisi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda tu tak jadi. Walaupun kita duduk sujud, kita duduk rasa lagi kita besar. Pakat kita ingat lagi pakat kita, harta benda kita, pengaruh kita, sanjungnya manusia terhadap kita. Akhirnya tidak berlakulah yang dikatakan tazarru' ataupun ibtihal, merendahkan diri dan juga menghinakan diri kita di dalam semaya masa kita sujud. Itu yang panggil lupa ratus kepada makna khusyuk tu. Jadi sukarnya bukan mudah. Jadi akhirnya orang yang boleh khusyuk dalam semaya yang khusyuk, kalau kita boleh semaya yang khusyuk, semaya yang sebeginilah yang akan mentarbiah diri kita untuk jadi khusyuk juga di luar semaya. Tapi dia tak boleh khusyuk. Maksudnya untuk khusyuk saat ini Allah SWT tetap hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang di luar daripada semaya, bila kita keluar daripada semaya, apa yang kita nak ialah supaya kita jadi tetap dengan hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tidak tak tukar channel orang panggil ni. Tak teralih, mana tak terkesok, tak terkehit tak orang panggil tak bergonjel, tak bergetah tu. Tapi sekarang kita ni banyak bila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita tukar sebentar jadi sebab apa? Sebab semaya kita itu makna tidak khusyuk, maka dia tidak memberi impak, makna kesan untuk mentarbiah diri kita untuk menjadi orang yang sangat tetap dengan Allah Taala. Makna khusyuk dan semaya itu ialah sebagai asas untuk melatih diri kita untuk menjadi orang yang sangat panggil tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas daripada kita semaya, mana tetap dengan perintah Allah Taala, mana kita tetap tukar. Inilah maknanya sifat yang paling utama yang perlu ada kepada orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan masa yang boleh jadi tidak sesuai dah. Ini sebagai orang panggil ta'aruf kita perkenalan kita. Maknanya orang panggil sifat yang paling utama daripada orang beriman. Mudah-mudahan dengan nama masjid ini Masjid Al-Mu'minin, itu sebagai doa kita nak supaya Allah Ta'ala jadikan kita orang yang benar-benar beriman. Dan asasnya ialah orang yang yakin dan tetap hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, merasa sepada itu sajalah untuk sebagai orang panggil kita berkenalan bertaaruf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala orang panggil
memasukkan kita, menyenaraikan kita daripada golongan orang yang beriman. Dan inilah mesti menjadi matlamat dan apa yang diimpi dan diidamkan oleh kita. Yang akhirnya kita akan hidup dengan sangat berbahagia. Sebab apa berbahagia? Sebab kita tak kisah pun kalau dari kehidupan dunia kita tak mendapat harta-harta dunia sebagaimana orang lain, ataupun pakar, ataupun sanjungan daripada manusia, ataupun perhargaan daripada manusia. Ini kita buat hijab Islam, tapi kita nak penghargaan daripada orang. Akhirnya bila orang tidak hargai apa yang kita usahakan, kita keras, kita kecewa. Orang tak nampak apa kita buat ni. Orang lain pula timbul nampak sakit hati. Membuat ni kerana siapa dia. Kita buat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dah kita mengaku dah. Tiap-tiap kali semaya mana inna salati wa nusumatul lillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita ni tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan kecewa. Sama ada kita dapat harta benda dunia, itu alhamdulillah, mana syukur, menjadi orang itu banyak bersyukur. Orang yang dapat kenikmatan dunia orang yang tetap dengan Allah Taala ni, dia akan menjadi orang yang sangat bersyukur. Orang yang tak tetap dengan Tuhan, bila dia dapat nikmat, dia ingat kepada dia. Dia ingat nikmat itu usaha dia, pandai dia, bijak dia. Mana orang panggil bijak, dia dapat harta, dia dapat pangkat kedudukan itu kerana bijak dia, bagus dia, genius dia, brilliant dia, mana cerdik dia. Dia ingat dia tak ingat itu adalah minnatun minallah, pemberian daripada Allah Ta'ala. Lalu akhirnya dia tidak jadi orang yang bersyukur. Itu dia panggil orang yang tidak tetap dengan Allah Ta'ala. Orang yang tetap dengan Allah Ta'ala, kalau dah dia ditimpa kesusahan, orang panggil disempitkan, orang panggil rezekinya wa man qudira alaihi rizquh, yakni mereka yang disempitkan rezekinya, itu tak menjadi hal. Itu dia ingat adalah merupakan ujian daripada Allah Ta'ala. Tuhan nak beri kelebihan di akhirat kelak kau dia, ganjaran pahala yang sangat besar dan pangkat dengan sebab sabar di atas. Maknanya dia tak teralih daripada Allah Ta'ala. Ada orang yang dapat nikmat yang banyak, dia jadi teralih daripada Allah Ta'ala. Dia ingat diri dia. Orang yang ditimpa musibah, disempitkan rezekinya juga, jadi meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menyalahkan takdir. Makpo ni dia je hak kena susah, dia hak kena bala, makpo hidup dia lagu ni, makpo nasib dia malas. Itu kerana dia tak beriman. Mana dia tidak tetap dengan Allah Taala. Orang yang tetap dengan Allah Taala, dia ingat itu adalah ujian Allah Taala. Dan itu sebenarnya Tuhan nak ganti kepada dia. Orang panggil kehidupan yang sangat mana yang lebih bagus, yang lebih baik daripada apa yang dia orang panggil dapat di atas dunia. Dengan sebab itu dia tak jadi sedih, dia hidup dalam keadaan orang panggil bahagia, tidak berduka cita, tidak berduka larut. Tapi kalau orang panggil kita ni tak beriman, kalau kita ni miskin, kalau kehidupan kita sepi, kita hidup dengan keadaan keras, kecewa, berdengki, orang sakit hati kepada orang. Kalau kita dapat nikmat yang banyak, kita berasa kita hebat, lalu kita memperlekehkan orang dan menghinakan manusia-manusia lain kerana tidak mampu untuk mencapai pencapaian yang kita dapat. Begitu. Itulah maksudnya orang yang tidak tetap dengan Allah Ta'ala. Jadi orang yang tetap dengan Allah Ta'ala, tak kira lah dia dapat nikmat ataupun dapat, semuanya itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia dapat musibah bala, itu Tuhan nak uji, Tuhan nak beri kebaikan di akhirat kelak. Jadi semua itu menjadikan dia panggil sentiasa, panggil berjaya dengan kehidupan dunianya, dan akhirnya dia akan mendapat kehidupan yang sebenar, iaitu aisyul akhirah, kehidupan akhirat yang dijanjikan oleh Nabi. Mana la aisyu illa aisyul akhirah, tidak ada kehidupan yang sebenar melainkan kehidupan akhirat. Yang sepatut menjadi impian kita. Pada kita hidup atas dunia, kita mengimpikan kehidupan yang sejahtera dan berbahagia di akhirat, bukan atas dunia. Atas dunia ni sikit sangat je. Kalau dapat, alhamdulillah, tak ada apa. Kalau tak dapat pun, tak ada satu juga. Jadi kita tak keras lah, tak kecewa lah. Ni kita duduk keras ni, duduk kecewa. Oh, apa lah aku tak boleh. Padahal ngaji sekolah dengan dia dulu, sama pandai aku pada dia. Itu orang panggil pencapaian. Di sekolah pencahayaan akademik itu tidak boleh menjadi kayu ukur dari segi kehidupan masyarakat datang. Atas dunia ni, mana orang lebih pandai dari kelas atau dari sekolah, dia akan lebih berjaya, tidak. Ada kan orang panggil banyak dah. Orang panggil dari liku-liku kehidupan kita manusia di atas dunia ni boleh tunjuk. Boleh jadi berjaya di mereka. Tapi kok tak berjaya dalam pelajaran, tapi dia masuk di dalam perniagaan. Maknanya di situ Allah Taala buka kepada dia jalan, keluaskan rezeki kepada dia, dapat banyak.
Walaupun dia tidak cerita mana dari sekolah dulu itu tak boleh dijangkau dan disangkau oleh itu. Semua itu semua rencana Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita. Kita terima apa saja yang Allah Taala beri kepada kita dengan sangka baik, bahasa itulah yang terbaik yang Allah Taala pilih. Allah Taala Al-Mukhtar Al-Hakim, yang memilih dan Maha Bijaksana. Dia pilih apa yang terbaik bagi kita. Kita nak ada orang nak anak dapat anak cacat pula tak suka dia kita kena redha dan kena terima, kena sabar, kerana itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang terbaik bagi kita. Bagaimana terbaik bagi kita? Banyak. Kalau kita buat kajian umpamanya anak yang terencanakan ini akhirnya dia boleh jadi dia tu tak sampai kepada peringkat bukanlah. Akhirnya dia tu tetap dosa, dia buat apa pun tapi anak kita yang comel, yang cerdik, akhir itulah yang banyak buat dosa dan mengecewakan kita, menampakkan kita bila dia besar yang melukakan hati ibu bapa anak-anak yang cerdik-cerdik dah. Jadi pada masa tu dah kita tahu semua sebagai kata kalau aku tahu lagunya punya mak tu kecil lagi baru kita tahu kadang-kadang ibu bapa dia double standard dah pilih kasihan anak mentang-mentang anak ni pandai dari sekolah dia berajuk anak ni tak pandai, dia tidak pandai lah mana tapi akhirnya sama dia yang berbudi berjasa kepada dia kelak bila dia tua kok bodoh ni tak pergi mana-mana. Sebab itulah mana kita tak tahu apa yang terbaik bagi kita, malaikat apa yang dipilih dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ila akhir Allah Subhanahu Wa Taala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma qari wa inabatal mukhbitin wa syukra as-sabin wa tawbatas siddiqin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillah.